Oh, kalau begitu tak boleh minta tolong ke doktor, boleh ubat lah. Dah, itu dia panggil istighasah. Istighasah ni minta tolong kepada makhluk untuk menghasilkan sebab. Sebab itu saja. Saya batuk doktor, saya batuk. Nampak tak? Tolong bagi satu ubat. Nampak tak? Sebagai sebab menjurus kepada kesihatan. Kesihatan bukan. Kesihatan bukan. Ubat tu yang saya nak minta tu, itu adalah merupakan wasilah, sebab. Ya, saya minta sebab. Saya tak minta dia punya hakikat. Hakikat dia sembuh. Sembuh tu Tuhan punya. Nampak tak? Itu dia panggil isti'anah yang ada dalam Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau jua yang kami sembah, akan kamu jua yang kami minta pertolongan. Allah saja boleh bagi pertolongan tu. Tak ada. InsyaAllah kita sambung lagi pada lanjutan penjelasan pencerahan kalam hikmah yang ke-14, Allah, alam dan manusia, muka surat 74, pada perkara D, ya, yang ni sebahagian daripada hamba-hamba Allah yang disebut sebagai sifat yang khusus. Ada sifat yang umum, ada sifat yang tidak terkandung sebagai sifat sebagai seorang hamba. Baik. Sebahagian hamba Allah apabila melihat alam langit bumi seluruhnya, hatinya lalai. Lebih-lebih lagi pada diri dia sendiri, alam jasad yang dekat dengan dia sendiri pun dia masih tidak nampak kewujudan kebesaran wajah Allah. Jadi hatinya lalai pada kekuasaan Allah, kehendaknya dan lain sebagainya. Tetapi kemudian baru dia sadar, lambat sikitlah nak sedar tu, bahawa segala-galanya ini dijadikan oleh Allah. Lama merenung, lama dia memikir, barulah dia akan dapat merasai bahawasanya dirinya, seluruh alam ini pada hakikatnya ada yang mentadbir, yang sebenar-benar mentadbir. Jadi bukan dia, bukan makhluk, bukan alam, bukan sebab, bukan kerana, bukan illah. Itu artinya. Jadi makanya Allah lah yang menghasilkan apa yang ia capai. Kita boleh bergerak, kita boleh beribadat, kita boleh bekerja, kita boleh berusaha, boleh berbudaya dalam kehidupan ini hanyalah semata-mata kerana dia adalah merupakan kurnia daripada Allah, anugerah daripada Allah. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala 100%, tidak ada pengecualian. Maka berarti itu adalah kerana Allah yang maha mutlak, baru nampak zat mutlak. Yang kita kata Allah sebagai zati mutlak, artinya segala-galanya dia. Ya, macam ayat mutlak lah, segala-gala berpunca daripada ayat. Langit bumi jadi seluruhnya asalnya adalah ayat. Tuhan jadikan air. Baik. Hamba Allah dalam tingkat ini hanya dapat merasakan bahawa alam sebagai dalil dan Allah sebagai madlul. Allah sebagai madlul, alam langit sebagai dalil. Ya, jadi banyaklah yang dia akan lihat lagi. Ya, alam ni sebenarnya sebagai suatu yang wujud. Ya, Allah yang sebenar-benar mawujud. Itu keadaan dia. Ya, kita melihat bahawa seluruh langit bumi ini, khususan yang ada di kita ini adalah ni'mah, dibaca dengan ain, ni'matun. Allah sebagai mun'im, yang bagi nikmat. Jadi kita lihat sebaliknya, begitu ya. Kita melihat seluruh alam ini sebagai af'al, perbuatan. Allah sebagai fa'il. Begitu ya. Nak macam itulah baru jadi. Kita melihat seluruhnya ini adalah sifat, jelma sifat-sifat. Ya, di antara sifat-sifat Allah seluruhnya jelma pada alam ini.
pada hakikatnya mausuf Allah yang bersifat. Itu hakikatnya, macam itulah. Jadi makanya dikatakan Allah sebagai madlul. Kebalikan daripada tingkatan sebelumnya. Tingkatan ini adalah paling bawah ni yang kita baca sekarang ni, paling bawah. Ya, sebab dia masih lagi bergantung kepada dalil. Iman idlal dia panggil. Iman idlali. Itu tingkatan orang ni. Dia beriman, dia nampak kebesaran Allah, melihat kekuasaan Allah dengan berdalil. Tidak ada dalil, dia blank, tak nampak apa. Jadi makanya itulah yang dikehendaki dengan erti yang kata tadi ini, Allah sebagai madlul, alam langit bumi sebagai dalil. Kita adalah dalil. Ya, fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Pada diri-diri kamu punya tanda-tanda yang jelas tentang kebesaran, kewujudan Allah, kerahiman Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah, dapat kita melihat daripada mata hati kita. Baik, jadi maknanya tingkatan yang paling bawah dari keseluruhan, dan tidak ada di bawah ini selain hanya martabat orang-orang yang selalu bergelimang dengan lumpur kelalaian yang membawanya jatuh dalam jurang kerugian. Inilah jadi yang paling besar sekali bahananya kepada seorang hamba Allah apabila ia sentiasa berada dalam kelalaian. Lalai, bukan lupa, bukan tersalah, bukan tersilap, bukan tergagah, tapi yang bahayanya adalah lalai, ghafilun, orang yang lalai. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, walladzina amanu bil batili wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang beriman dengan batil, beriman dengan yang batil, dan tidak percaya kepada Allah, itulah orang-orang yang menderita kerugian. Beriman dengan yang batil maknanya hanya mempercayai kepada kekuasaan diri, mempercayai kepada kewujudan lahiriah secara fizikali. Ini yang kita letakkan sebagai orang yang beriman juga. Dikatakan beriman, tapi iman ini tertolak, tak pakai. Sebab dia menjurus imannya kepada makhluk. Dia membawa peribadinya sebagai seorang yang beriman kepada kebendaan yang lahiriah. Apatah lagi pula membawa kepada sesuatu yang tidak kekal, yang tidak abadi, yang tidak punya hakikat, memberikan keberkesanan. Maka itu artinya iman yang batil. Selain daripada iman-iman yang kita sebut sebelum ini, yang kita dengar, iman haqqan, iman hakiki, iman ainiyah, iman a'yan. Ini iman-iman yang masih bersih, masih wajar dianut, masih wajar kita perolehi. Tapi iman-iman yang pengang, yang paling buruk sekali, iman yang dikuasai oleh orang-orang yang tidak melihat kebesaran Allah, kewujudan Allah, maka hanya mereka menjadikan makhluklah sebagai tempat bersandar yang diistilahkan sebagai taghut. Selain daripada Allah, kalau orang itu beriman selain daripada Allah, maka iman itu menjurus kepada taghut yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke ayat 257 Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Itu dia. Allah adalah pemimpin, membimbing kepada orang yang beriman, yakni mereka yang keluar daripada kegelapan masuk kepada cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, maka pemimpin mereka itu adalah taghut. Mereka keluar daripada cahaya masuk kepada kegelapan. Demikian itu mereka adalah ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lama, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu faham ya? Jadi kita jadilah hamba-hamba Allah, dan seterusnya kita berada di bawah lingkungan penjagaan, pengawalan Allah, Allah sebagai wali kita.
Itu yang paling penting sekali, dan kita sendiri harus berada pada tingkatan kewalian tersebut. Baik, kesimpulan, 4 golongan seperti tersebut di atas, kita dah baca 4 golongan tu, adalah hamba-hamba Allah yang berada dalam tingkatan-tingkatannya. Mereka mendapatkan nur ilahi atau cahaya Allah yang dilimpahkan olehnya ke dalam hati mereka, dipanggil warid. Cahaya itu dipanggil warid. Kita minta cahaya itulah. Bila Allah limpahkan cahaya yang dikatakan warid tadi ini, maka kita akan dapat melihat kebesaran Allah, ya, keunggulan Islam, keabadian akhirat, datang rindu untuk bertemu Allah, datang kekuatan-kekuatan untuk melaksanakan ibadah, mulai kita digerakkan, ya, dalam usaha mencari jalan-jalan yang boleh menyampai kepada Allah. Barulah kita akan merasai kehidupan kita ini berarti, dan kita ada sandaran, dan kita ada tempat untuk kita bersandar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan As-Samad. Itu yang paling penting. Tetapi bagi sebahagian hamba Allah di mana mereka tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala kerana hatinya telah begitu tebal dengan pengaruh alam duniawi. Itu yang paling penting sekali lah, ya. Mereka itu berada dalam kerugian sepanjang masa. Mudah-mudahan dijauhkan hati kita sekalian oleh Allah Ta'ala di golongan yang terakhir ini. Jadi makanya urusan-urusan kehidupan kita ini kita letak pada 2 keadaan, kiri dan kanan, ya. Yang kiri sentiasa kita melihat kepada yang salah, yang kanan kita mengimbau kepada kebenaran dan mengenal hakikat kehidupan keduniaan dan mengenal keabadian kekekalan akhirat. Mesti kena ada benda ni, mestilah kita kukuhkan. Sebab itu kita diperkukuhkan dengan ibadat-ibadat sunat dan membaca Al-Quran pada surah-surah yang tertentu, surah pilihan-pilihan yang tertentu, semata-mata kerana untuk membentuk suatu peribadi insan furqani. Itu paling penting, ya, insan furqani, maknanya satu jenis manusia yang dapat membeza di antara hak dan yang batil. Itu kita katakan insanu furqani, insan yang boleh membeza antara hak dan yang batil, dan dia boleh meletakkan dunia dan akhirat sebagai 2 bahagian yang sangat berbeza. Itu yang paling penting, ya, insya-Allah. Itu yang kita kaitkan dengan Allah, alam dan manusia. Boleh, ya? Kemudian kita masuk pada kalam hikmah kita yang ke-15, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang kita letak sebagai Al-Azim. Itu yang saya sebut tadi dulu. Apakah makna bila kita katakan Allah Maha Besar? Allah Maha Besar, inilah kalam dia, ya. Bila kita bercakap tentang sejurus mengenali, bila kita takbir, kita awali dengan Allahu Akbar, kita nak tahu Allah tu besar. Ni lah dia punya kupasan sajian kalam hikmahnya yang ditajukkan oleh Allah Yarham Al-Fahama Profesor Muhabbuddin Wali, ya, dalam kalam hikmah Ibnu Atha As-Skandari yang ke-15, ya. Baik, kerana dalam syarat sah batin sembahyang, ya, syarat sah zahir kita tahu dah, ya, terang. Syarat sah batin, kita faham, ya, kalau syarat tidak ada, ibadat itu tertolak. Mana-mana ibadat kalau tidak ada syarat, habis. Fatihah rukun untuk sembahyang, rukun akan jadi rukun, tertegak sembahyang itu kerana ada rukun. Kalau tidak ada rukun, tidak tegak sembahyang. Macam kita, tak ada tulang belakang, tak boleh diri, tak ada jantung, tak boleh hidup, tak ada otak, tak boleh kita kendali. Betul, itu merupakan rukun, tapi ada syarat. Jantungnya macam mana, tulang belakangnya macam mana, ya. Itu nak kena faham tu. Jadi makanya tulang belakang kita apa Tuhan buat 5 kerat, 5 lambar dia panggil, kan. 5, 1, 2, 3, 4, 5 macam rukun Islam, ya. Tapi dia bukan rukun Islam lah, falsafah. Ini sudut falsafah, bukan sudut daripada sudut syar'i. Falsafahnya kita ambil fikir Tuhan letak pun tulang belakang pun ada 5 kerat. Dia boleh buat sekali kan sebuah, boleh, tapi jangan dia buat 5 kerat.
Ya, sebab satu di antara satu itu punya fungsi yang agak berbeza, tak sama. Itu kita fahamnya. Jadi makanya rukun Islam pun begitu juga. Macam tu juga dalam rukun-rukun sembahyang. Itu secara zahirnya. Secara batinnya ada juga syarat-syarat secara batin. Kalau tidak ada syarat-syarat batin ni, ibadat kita tidak makbul. Satunya sah, satunya makbul. Itu yang paling penting. Ibadat ni dua. Pertama sah pada syariat, tak payah qada. Kita buat 5 waktu sembahyang, sah pada syariat, sah pada zahir, cukup dia punya syarat, dia punya rukun-rukun, terhias dia punya sunat-sunat, terjaga dia punya makruh, ya. Maka itu sembahyang dihukum sebagai sahih dia panggil, ya. Tapi makbul lain, nak terima perkara lain, ya. Kita buat persembahan yang sebaik-baiknya, nak diterima, boleh terima ke tidak, audiens boleh terima ke tidak, ya, persembahan yang kita buat tu. Walaupun persembahan itu elok, ya, itu kena ada juri dia, ya. Juri itu ilmu lah. Juri itu ilmu lah, ya. Kalau tidak ilmu yang mantap, maka ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu yang disebut sebagai salah satu daripada syarat sah batin salat. Salat dulu, yang lain semua Tuhan terima. Kalau salat tu betul, terima, hal lain semua Tuhan terima. Puasa, zakat kita, haji, umrah kita Tuhan terima. Tapi kalau itu tak betul, habis. Maka syarat sah batin ni yang pertama sekali adalah hudurul qalbi, yang kedua tafahum, yang ketiga ta'zim. Inilah. Yang pertama hudurul qalbi, hati itu kena hidup, cahaya mata hati itu kena jelas, mata hati itu masih selik, tidak buta. Hudurul qalbi, hadir hati. Hati itu yang penting sekali, menjadikan sasaran, fokus kepada rahmat Allah, ya. Jadi makanya hati itu mesti diadakan lebih dulu, diberikan sebagai awalan syarat, iaitu hadirnya. Hadirnya di sini artinya hati itu tidak buta, dia celik, dapat melihat kebesaran Allah, ya, secara batin, dan dapat menilai dirinya sebagai seorang hamba yang kerdil, serta melihat alam sekeliling ini pada hakikatnya tidak wujud. Baru betul, ya. Jadi makanya yang dihukum pada dirinya itu pertama. Yang kedua, tafahum, faham, ya. Faham awal-awal lagi kita berdiri ini, apa dia punya hikmah. Faham tu, ini yang faham. Faham ni adalah hikmah, ya. Tidak ada hikmah memang tak boleh faham. Sampai bila pun kita tak faham. Kita berdiri itu kita tak faham kenapa kita berdiri, sebab hikmahnya tidak diberi oleh Allah. Maka Tuhan kata, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah berinya hikmah, maka dia akan beroleh kemampuan melaksanakan kebajikan yang banyak. Jadi kebajikan. Kalau tidak ada hikmah, tidak jadi kebajikan, kosong, ya. Itu yang paling penting. Yang ketiga, ta'zim. Inilah membesarkan Allah. Bahawa ada reti bila kita takbir, adalah nilai retinya, sebab kita mentakzimkan Allah, membesarkan Allah. Ya, gaya-gaya membesar itu banyak sebenarnya, tapi sebahagian daripadanya dibawa dalam bentuk hikmah yang kita kena renung, dan kita kena mohon, dan kita kena sedia untuk menghiaskan bagi diri kita. Dalam hal ini, berkata yang mulia Al-Imam Ibnu Athaillah Askandari, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Bahasa dia, ya. Dia punya balaghah, dia punya sastra dia tinggi, ya. Tidak ada seorang pun daripada dulu sampai sekarang yang ma'dirat ataupun kritik di atas kalam-kalam hikmah yang beliau susun, ya. Perfect, tepat, dan punya maksud yang begitu luas lagi dalam. Kita baca makna dia pula, ya. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanah, sebagai menunjukkan pada anda atas ada keperkasaannya.
Allah yang maha suci, an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu, bahwasanya ia mendinding anda daripadanya sesuatu yang pada hakikat tidak ada wujudnya sertanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang jadi tadi, nak jadikan besarkan Allah tu, contoh ya, kita ambil paling dekat sikit lah, kita ambil sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah boleh sembahyang di mana-mana pun ya, di mana pun boleh. Sembahyang jemaah ni boleh buat di mana-mana, asalkan ada 2 orang boleh sembahyang jemaah. Ya, Nabi ada sebut dalam hadis kan, apabila dalam satu perantauan ada 3 orang kena sembahyang jemaah. Mana-mana perantauan, musafir yang kita berjalan, kalau ada 3 orang kita kena sembahyang jemaah. 2 pun juga kena sembahyang jemaah. Jadi kita boleh sembahyang jemaah di mana-mana. Tapi di antaranya ada yang di antara 2 itu ada yang berbeza, antaranya sembahyang di rumah dengan sembahyang di masjid. Kalau kita ambil ta'zim, kita kena tolak lain daripada masjid sebagai tempat ibadah, barulah jadi ta'zim. Kalau kita jadikan rumah sama dengan masjid, rumah pun boleh sembahyang tak apa, di masjid pun boleh, tidak ada ta'zim. Tak nampak ta'zim, nampak tak? Tak nampak. Nilai ta'zim tu tak nampak. Di rumah pun boleh. Jadi itu dia ya. Jadi makanya dalam konsep ni kita lihat dalam sejarah sirah ketika Rasulullah memasuki Mekah pada tahun yang ke-10 Hijri, Rasulullah masuk. Ketika itu barulah Abu Sufyan baru mula beriman. Kalau tidak dia tak beriman, dia kena tangkap. Ketika dia sedang mengintip Rasulullah dengan rombongan Islam datang daripada Madinah nak masuk Mekah untuk pembukaan kota Mekah serta melangsungkan ibadat haji, hajatul wada', haji penghabisan, maka Abu Sufyan ni jadi pengintip. Ketika dia mengintip, dia telah ditangkap oleh sahabat dia sendiri, Sayyidina Abbas. Kawan rapid dia, Sayyidina Abbas, tangkap dia, heret dekat Nabi. Ya Rasulullah ni, Abu Sufyan dia spy, mengintip kita. Rasulullah pun tak kata apalah, dia ambil lah. Tinggal Abdullah ni, Sayyidina Abbas kata, hang ni sampai bila nak beriman ni? Sampai bila hang nak duduk lagu ni? Nampak dia? Ayuh beriman. Dia tak kata apalah, dia sengaja, dia perhati apa semua. Rasulullah tak kata apa pun, tak tanya dia, tak peringat kat dia, terus ya. Kemudian Rasulullah memperhati pada semua. Rasulullah kita akan masuk Mekah. Barang siapa masuk ke tanah haram, masuk Masjidil Haram, dia aman. Barang siapa masuk ke tanah haram, masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Tengok Nabi kata, benda Nabi tengok muka dia. Barang siapa masuk rumah Abu Sufyan, orang itu adalah beriman. Habis rumah Abu Sufyan. Jadi ini sebagai suatu hikmah Rasulullah nak tarik dia masuk Islam. Jadi dia menilai rumah dia sama dengan Masjidil Haram. Oh, Nabi nilai rumah dia tu macam Masjidil Haram. Sebab Nabi kata barang siapa masuk Masjidil Haram, orang tu aman, jangan pergi kacau orang tu. Barang siapa masuk rumah Abu Sufyan, dia juga aman, jangan kacau dia. Jadi dia menilai, Abu Sufyan menilai ketika itu rumah dia dengan Masjidil Haram tu sama. Dan ucap di Islam. Nampak? Itu Rasulullah hikmah. Tapi bukan Rasulullah nak kecoh dia. Memang betul. Ya, rumah kita, masjid ni adalah di antara tempat beribadat. Kalau tidak orang perempuan wajib kena sembahyang jemaah. Orang perempuan sembahyang lah. Sembahyang di rumah. Jadi rumah bagi orang perempuan tu nilainya macam masjid kalau dia sembahyang. Nampak tak? Kalau dia tak sembahyang, rumah tu tak ada nilai. Ya. Sembahyang tu dia kaitkan dengan Allah. Jadi apabila kita melaksanakan salat di sini sebagai tanda kita besarkan Allah, kita sendiri sebagai hamba Allah besarkan Allah, tempat yang kita sembahyang itu juga sebagai tempat yang menjadikan Allah itu maha besar. Sembahyang, rumah kita akan jadi satu rumah yang dimuliakan. Betul tak? Itu ta'zim ni kita nak faham di sini adalah kemuliaan. Memuliakan Allah,
lebih daripada segala-gala. Itu artinya ta'zim. Boleh faham Utamakan Allah, Allah dulu, Allah kita utamakan, kemuliaan ini duduk dalam mana? Ucapan kita tiap kali sembahyang kita di dalam tahiyat akhir. Tahiyat akhir itulah. Kalau tuan-tuan baca baik-baik tahiyat akhir itu, itulah artinya kebesaran kemuliaan Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatul lillah. Hadis ni riwayat Abdullah ibnu Abbas, dipilih oleh Imam Syafi'i. Walaupun dia punya darjatnya rendah sikit daripada hadis yang dipilih oleh mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Mazhab Hanafi Hanbali at-tahiyyatut tayyibatu wassalatu, itu dia punya tahiyat, bunyi dia macam tu at-tahiyyatut tayyibatu wassalawah, dia punya tahiyat macam tu. Sahih riwayat Abdullah ibnu Mas'ud. Tapi Imam Syafi'i tak ambil hadis tu. Ada yang kata tadi ulama-ulama yang kita pernah sebut tadi, antara ulama hadis dengan ulama mujtahid ni kita nak utamakan yang mana? Utamakan ulama mujtahid dulu, bukan ulama hadis. Imam Bukhari sahih, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darul Qutni, Ibnu Sunni, Ibnu Asakir, ini ulama-ulama hadis ni memang ulama hadis terbilang. Tapi kita mengambil dalil bukan daripada di bawah. Bukan kita tolak hadis Nabi dah. Kita bukan ahli untuk menilai hadis. Nampak? Faham Kita bukan ahli. Kita bukan pakar, bukan ahli yang layak untuk menilai hadis. Yang layak menilai hadis ulama mujtahid seperti Al-Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi, Ibn Sawri, Hasan Al-Bisri, Ibn Al-Barak, Qadi Iyad, Qadi Husain, Mereka ni adalah ulama-ulama mujtahid. Mereka saja bukan kata mereka boleh menilai hadis, mereka sendiri menghafal hadis. Paling-paling minima dimasuk dalam golongan hafid. Al-Hafid Al-Syekh Ibnu Hajar Asqalani, ada bunyi Al-Hafid di depan tu. Bila ada bunyi Al-Hafid di depan tu, mereka sudah menghafal 300,000 hadis, baru layak dipanggil hafid. Kita hafid ni baca Quran kan, orang hafid Quran kan, hafid Quran tak betul. Hamilatul Quran yang betul. Orang yang hafid Quran ni kita panggil apa? Hamilatul Quran, bukan hafid. Orang tapi kita bubuh semua hafid hafid Quran Hafid ni satu pangkat dibagi kepada ulama-ulama hadis yang menghafal 300,000 hadis ke atas, baru layak panggil hafid. Mereka ni semua sudah menghafal. Ni empat orang imam ni yang kita sebut ni, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dia lebih kenal hadis daripada kita. Dia lebih kenal dan dia lebih dulu daripada Bukhari. Bukhari tak beranak lagi, dia sudah kenal hadis. Jadi agak bila dia sudah kenal hadis, dia tahu menilai tu. Kata 3 hadis tahiyat kita baca ni, ada 3 hadis yang sahih tahiyat akhir. Satu hadis daripada Abdullah ibnu Umar, satu hadis Abdullah ibnu Mas'ud, satu lagi hadis Abdullah ibnu Abbas. 3 riwayat hadis ni sahih 3-3. Tapi yang Imam Syafi'i ambil yang riwayat daripada Abdullah ibnu Abbas. Dia bunyi panjang sikit, dia ada lengkap. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Ada 4. Segala tahiyat ni apa? Kemuliaan. Orang Melayu pun pakai tahiyat, tapi jarang sebut Dia duduk main berjalan tu, kita tengok dengan takyat dia. Takyat, orang Melayu kata takyat, bawa dia punya takyat dia, kemegahan dia. Tapi kita jarang pakai dalam bahasa tu, jarang Dia perkataan tahiyah itu adalah satu kemuliaan yang luar biasa, yang hanya dikuasai, dimiliki oleh Allah saja. Itu tahiyah. Maka kita letak paling-paling kita boleh terima segala kemuliaan. At-tahiyyat mubarak, segala keberkatan. Segala keberkatan yang wujud pada istilah barakah tu semuanya Allah punya, bukan kita punya. Makhluk tak boleh bagi berkat, tak boleh tambah kepada kita, tak boleh. Kalau dia tambah apa, pasal dia ada lebih. Kalau tak ada lebih, dia tak tambah. Allah tidak. Hak lebih pun dia pegang, hak kurang pun dia tentu. Nampak tak? Jadi makanya segala keberkatan Tuhan pegang.
Jadi dia bukan kita. Yang ketiga, as-salawah. As-salawah ni maknanya banyak ya. Kalau kita letak pada as-salawah ni, sembahyang lah, salat ya. Artinya salawat ni segala bentuk pengabdian kepada Allah, sebarang bentuk pertolongan yang diperlukan kepada Allah, segala sandaran yang perlu disandarkan kepada Allah, itu kita letakkan sebagai as-salawah ya. Wa tayyibah, segala yang baik-baik belaka. Empat-empat ni semua Allah punya, bukan kita punya. Sebab tu kita baca tahiyat kena duduk, tak boleh berdiri. Pasal rendah kita tak ada apa, kita kena baca dalam keadaan duduk. Nampak tak? Ya. Kemudian Al-Imam Syafi'i memilih pula duduk ketika itu, duduk secara duduk tawarruk, dia kata. Duduk seolah bersimpuh ya, duduk bersimpuh. Kita kena lintangkan kaki kiri di bawah kaki kanan kita. Ada sebab dia ada hubung kait dengan aurat, dengan apa nama, sistem persaraf kita punya sistem saraf kita yang letak pada ketika itu amat sesuai dengan pembacaan tahiyat yang kita baca tadi ini. Dia naik, dia punya arus darah itu mengikut kalimah-kalimah yang kita baca. Ini kepintaran khusus yang ada pada Imam Syafi'i ya. Dia nampak sampai ke sudut itu. Ya, baik. Jadi maknanya kita ambil ringkas secara langsung, kita nak faham tuan-tuan. Itu yang kata tadi ini kemuliaan ta'zim. Contoh, baik lagi. Penjelasan kalam hikmah ke-15 ini sebagai berikut. Telah sepakat ya, pendapat para ulama arifin. Arifin ni ulama-ulama yang sampai kepada taraf ma'rifahnya tinggi, mengenal Allah tu dalam. Dia sampai kepada peringkat mengenal Allah yang sudah tinggi pencapaiannya ya. Itu dia ya. Ini golongan arifin kita panggil. Sebab itu hakim-hakim ni kita panggil yang arif. Sebab dia punya hukum, dia boleh menghukum dan dia pandai menghukum dan dia reti apakah istilah-istilah yang dipakai dan hukuman yang dia timpakan, yang dijatuhkan kepada mana-mana yang tertentu. Jadi golongan arifin ni pada segi syarak, daripada segi istilah Islami adalah para ulama yang sampai kepada mercu ma'rifah yang tertinggi. Ya, itu kita panggil arifin. Dan muhakkikin yang sampai kepada darjat ilmu hakikat. Mereka sudah kuasai ilmu hakikat. Kita baru syariat daripada sampai hakikat. Kalau sudah sampai arifin itu hakikat lah. Ya, yakni para ulama Islam yang ilmu mereka dan akhlak tasawuf dan ketuhanan luas dan mendalam. Bahkan disertai pula dengan perasaan mereka sendiri bahawa segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya tidak ada. Itu dia. Dia kena sampai begitu. Ya. Itu yang kita tadi ini, tidak ada pada hakikat, bukan tidak ada pada zahir wujud. Wujud yang mana? Wujud yang disebut sebagai wujud yang kainat, wujud mumkinat. Wujud mumkinat ni artinya wujud yang boleh ada boleh tidak, kerana dia ada dan dia tidak kan. Itu artinya. Lain daripada Allah Subhanahu wa taala wujud juga. Allah pun wujud, kita pun wujud. Allah wujud nafsiyah. Kita wujud mumkinat. Maknanya wujud kita boleh ada boleh tidak. Kita sendiri boleh tentukan diri kita, boleh ada atau boleh tidak, ya, dengan hukum akal. Kita tak akan kata pasti aku boleh hidup besok, tak boleh, ya, sebab kita mungkinan, kita pun tak tahu dalam tempoh masa, ya. Itu pernah ada satu riwayat, ini pasal jahil ilmu ni, ilmu ketuhanan, sifat harus tu dia tak faham. Ya, 20 yang wajib, 20 mustahil, satu yang harus tu dia tak faham. Akhirnya macam ni lah seorang hamba Allah ni, ya, dia nak bertemu dengan iblis, minta nak bertemu dengan iblis, ya. Dia bertemu dengan iblis, dia cuma sebut, aku nak jumpa kamu ni kerana aku nak kata dengan kamulah orang yang paling celaka sekali. Aku nak kata tu ya, face to face. Aku nak kata dengan kamu. Dia kata ke iblis ni, Pak.
Bila dia kata hang memang celaka sungguh. Nampak ya? Itu dia. Hang memang celaka sungguh. Ya? Sepatutnya akulah yang akan musnahkan hang. Aku akan musnah. Sepatutnya aku yang akan musnahkan kamu. Tapi oleh kerana aku melihat, ya, kamu ada lagi masa hidup 30 tahun. Tengok iblis. Iblis kata ada. Tapi aku tengok dalam firasat aku, kamu masih ada 30 tahun lagi boleh hidup. Oh, dia nampak lain. Aku 30 tahun lagi hidup kalu apa? Dan dia kata apa ke iblis, terus dia lari daripada iblis, balik dia buang juga sembahyang semua. Buang juga sembahyang semua tak payah ibadat. Aku dah 30 tahun. Iblis bagi tahu kata tadi. Aku ada. Dia tak faham iblis itu makhluk lagu dia ya. Kita ni mungkinat, boleh ada boleh tidak. Nampak? Kalau kita faham ilmu harus, sifat harus Allah tu. Bila-bila masa kita boleh dipanggil oleh Allah. Lepas 3 hari dia mati. Dia mati dalam murtad sebab dia tinggal habis ibadat. Ya. Jauhi, tinggal habis tidak sembahyang sama tak ibadat. Kerana dia percaya kepada iblis, kononnya dia ada 30 tahun lagi nak hidup. Nampak? Dia tak tahu iblis tu lagu dia juga, tak tahu. Iblis pun tak tahu berapa lama dia boleh hidup. Cuma dia minta izin, Allah izinkan dia hidup. Sampai akhir hayat dunia. Itu saja tu maknanya, itu pun pada hukum syarak. Allah kata dia akan hidup sampai akhir hayat dunia. Dia kena ada hukum, kita ada satu hukum asing. Selain pada hukum syarak, kita ada hukum akal. Hukum akal kita punya. Hukum syarak Allah punya. Faham ya? Hukum akal kita punya. Hukum syarak Allah punya. Hukum akal kita kena kata apa? Allah boleh mematikan aku bila-bila masa. Sebab aku adalah makhluk mungkinat. Allah adalah zat yang wajibat. Tengok dia pergi dulu tu. Tu lah kita kena mengaji dulu tu baru kita faham. Ya, bila-bila masa pun Allah boleh panggil. Itu hukum akal kita punya. Hukum syarak Allah punya. Hukum syarak sungguh. Ya. Bahawasanya Allah akan kekal dengan ahli syurga. Allah akan kekal dengan ahli neraka. Itu hukum syarak. Quran kata tadi, ya, khalidina fiha abada. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Ini hukum syarak. Itu Allah punya. Hukum akal kata apa? Allah boleh musnahkan syurga tu balik kalau dia nak. Nampak? Nampak tu? Hukum akal kita kena kata macam tu. Sebab Allah bersifat dengan sifat harus satu. Harus yang satu tu. 20 wajib, 20 mustahil, satu harus. Yang harus tu fi'lu kullu mumkinin atau tarkuhu, mengadakan mungkin, membuat mungkin atau menidakkannya. Nampak tak? Itu kita faham. Jadi hukum akal kita punya, kita kena bawa hukum akal tu 24 jam dalam hidup kita. Artinya tidak ada yang boleh mengubah, membentuk, merubah, mencipta, menjadi, menghidup, memati, mengurnia, menarik, menghalang, menyekat, ya, meningkat, mengangkat, menurun, menghina, memulia, illallah, melainkan Allah. Ya, itu harus boleh dia faham lagu tu, barulah kita punya makrifah dengan Tuhan tu cantik. Baru kita akan nampak tidak ada hamba kita, semuanya Allah belaka. Itulah balik kepada ta'zim tadi. Faham ya? Baik. Dan lagi yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita faham di sini penerangannya, ya, semuanya itu tidak dapat dikatakan ada sebagaimananya ada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab barang siapa yang berpendapat bahwasanya alam ini bersifat ada seperti adanya sifat Allah Subhanahu Wa Taala, berarti ia telah musyrik. Jagalah alam langit bumi. Kita sendirilah sebagai alam yang kerdil. Dalam alam langit bumi ini kita sebahagian daripada alam yang kerdil, alam jasad. Lebih-lebih lagi jangan menyamakan kewujudan kita sama dengan wujud Allah. Kewujudan kita dengan wujud Allah tidak sama. Yang kita sebut tadi, paling penting kita kena ingat itu, kita kena faham dulu, wujud Allah adalah wujud yang wajibat, confirm, wajib, mesti. Wujud kita adalah wujud kita adalah wujud kainat, boleh wujud, boleh tidak. Itu dua ya.
Dan apabila kita samakan demikian itu, maka berarti telah musyrik, mempersyarikatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan lainnya, dan ada pertentangan dengan hakikat tauhid yang suci murni. Kita balik pada diri kita lah. Sekarang kita kuasa lah melakukan itu dan ini. Macam-macam perkara kita buat sendiri dan kita klaim kita buat, betul tak? Saya makan, saya minum, saya tidur, saya bekerja, saya sembahyang, saya sujud, saya puasa, saya sedekah, saya haji, saya umrah, saya mencegah, saya menghalang, saya amar ma'ruf nahi munkar, dan bagai-bagai semua kita klaim kita, betul tak? Kita klaim lah. Memang kita kena klaim, aku makan, aku tidur. Takkan kata Allah tidur pula. Betul? Kita akan tetap diri yang kata yang kita klaim itu adalah makhluk. Kita kena faham dia adalah makhluk, tidak memberi bekas, tidak memberi kesan. Makhluk, kita kena makhluk, tidak memberi kesan. Ya, kerana satu je perbuatan. Yang wujud, yang kita lihat secara mata kasar, yang kita lihat secara mata batin adalah kuasa Allah. Satu saja. Satu je kudrat. Jadi sekarang kalau ada dua kudrat je lah. Allah berkudrat, kita berkudrat juga. Jadilah satu yang syirik. Kita sama ke kudrat kita dan kudrat Allah. Atau kadang-kadang kita bercakap, orang tak ada ilmu ni dia bercakap, orang yang sombong, dengan sombong pula, dah tak ada ilmu sombong pula. Aku punya suka, aku punya mulut aku nak bercakap, aku punya suka lah, aku nak pergi mana aku punya kaki, aku punya suka lah, apa aku nak buat, tangan aku bukan tangan hang. Ini yang tak mau dengar bahasa. Ya, dia tak tahu kata tangan dia, kaki dia dipegang langsung oleh Maha Kuasa Allah. Ya, setiap pergerakan alam langit dipanggil syai'un. Al-Quran sebut dengan istilah syai'un. Tiap perkara dalam alam bumi yang kita lihat, daripada sekecil-kecil zarah sampai ke sebesar makhluk, disebut sebagai syai'un. Sebab itu Allah kata innallaha ala kulli syai'in. Nampak? Bahawa Allah tiap-tiap syai' amat berkuasa. Itu paling penting kita nak ambil faham macam tu. Sambung lagi kata musannif, ya. Baik. Dan lagi pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata sebab itu maka berarti telah bersekutu, mempersatukan Allah dengan lain dan ada bertentangan hakikat tauhid yang suci murni. Atas ini firman Allah Taala, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ada wajhah di sini, ya. Mari kita kupas ayat ni pelan-pelan, ya. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, jangan kamu seru Tuhan yang selain di samping Allah. Selain Allah ni apa dia? Segala kekuasaan, sandaran, ya, permohonan, pertolongan lain daripada Allah tu, itu yang ketiganya lain daripada Allah. Ya, wala tad'u ma'allahi ilahan. Ilah tu adalah lain daripada Allah. Ilahan tu artinya lain daripada Allah, makhluk. Maka di sini kita diberi Al-Quran tunjuk tiga. Pertama dia panggil apa? Syaitan. Dalam surah Yasin sebut kan, ya. Tuhan kata jangan mutaat kepada syaitan. La ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kedua, taghut. Dalam neraka, isi neraka tu Tuhan sebut isi neraka kerana mereka adalah taghut yang lain daripada Allah. Ya, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Itu dia, ya. Inna jahannama kanat mirsada. Semuanya neraka Jahannam itu senantiasa meluap-luap. Ya, tak pernah sejuk, tak pernah dingin, tak pernah ada kesesaan. Sentiasa membakar, sentiasa mengazab, sentiasa dideritai penghuni-penghuninya. Ya. Siapa mereka yang duduk neraka tu? Lit-taghin, bagi taghin, orang-orang yang menjadikan Allah, ya, sebagai sampingan. Di samping mereka
telah menyandar bergantung kepada makhluk-makhluk yang lain daripada, yang bergantung makhluk-makhluk yang lain daripada Allah ni dipanggil taghut. Itu bahasa dia, taghut. Apa yang lain daripada Allah yang kita minta tolong, yang kita minta pertolongan sebagai mendapatkan perkara-perkara yang manusia tak boleh bagi. Minta tolong ubat boleh, kata doktor, yang tu tak jadilah taghut, ya. Oh, kalau begitu tak boleh minta tolong ke doktor, boleh ubat lah. Dah, itu dia panggil istighasah. Istighasah ni minta tolong kepada makhluk untuk menghasilkan sebab. Sebab itu saja. Saya batuk doktor, saya batuk. Nampak tak? Tolong bagi satu ubat. Nampak tak? Sebagai sebab menjurus kepada kesihatan. Kesihatan bukan. Kesihatan bukan. Ubat tu yang saya nak minta tu, itu adalah merupakan wasilah, sebab. Ya, saya minta sebab. Saya tak minta dia punya hakikat. Hakikat dia sembuh. Sembuh tu Tuhan punya. Nampak tak? Itu dia panggil isti'anah yang ada dalam Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau jua yang kami sembah, akan kamu jua yang kami minta pertolongan. Allah saja boleh bagi pertolongan tu, tak ada siapa boleh. Ya, yang kita minta sekarang istighasah, minta bantuan. Bantuan apa? Tolong bagi dia punya sebab, bagi dia punya illah, bagi dia punya kerana, bagi dia punya wasilah. Itulah kita minta 4 belah. Ya, kalau sakit, dia punya wasilah dia apa? Doktor lah, takkan tukang kasut tu kan. Ya, pergi cari kontrak dia rumah, saya demam, pergi cari kontrak dia rumah, boleh? Tak kena. Pergi cari tukang kasut, tak kena. Pergi cari mekanik kereta, tak betul. Saya sakit kepala, nampak tak? Pergi cari mekanik kereta, tak betul. Wasilah dia salah. Wasilah tu kena cari dulu. Ya, macam kementerian lah. Kita nak ambil lesen, kementerian mana kena pergi? Ya, nak ambil lesen, ya? Itu dia. Kita nak minta itu, nak minta bagai-bagai, kementerian tu ada. Nama Allah pun banyak. Nama-nama Allah. Ada nama-nama yang tertentu, ya. Kamu nak minta keselamatan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu keselamatan. Doa tu doa selamat, ya. 10 kali baca pun dah cukup lah. Kalau doa keselamatan, kalau orang panggil kita buat doa kan, tolong baca doa selamat sikit. Baca doa tu 10 kali. Nampak tak? Saat ni dia hantar asyik minyak, kita faraid segaduh. Boleh kan? Kita tolong minta tolong hang ni rajin nak pergi masjid, aku tengok tak ada siapa hang tolong baca doa sikit guna, doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam. Baca 10 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siapa muka habis. Nampak tak? Boleh? Senang tak? Doa selamat tu. Itu doa selamat 100%. Dalam tu doa selamat. Sebab kita sebut dengan nama Allah As-Salam. Kementerian tu betul. Kementerian asma nama Allah tu betul. Kita tuju kepada yang betul. Sebab tu kita sembahyang, Nabi akan baca Allahumma antas salam. Lepas sembahyang Nabi akan baca. Confirm lah, ya. Jadi kita baca dia sebagai doa selamat 10 kali tuan-tuan. Tak ada apa masalah, ya. Tu boleh. Apa nama? Abdullah bin Mas'ud. Dia baca ni lah. Dia baca ni 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam 3 kali. Orang minta selamat, minta keselamatan, dia baca 3 kali. Ya, tu dia. Ya. Itu artinya lah. Baik. Mu'az bin Jabal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, 10 kali dia baca habis. Nampak tak? 10 kali ni 10 kebajikan. Dia minta 10 jenis kebajikan. Tolong bagi, ada 10 jenis kebajikan. Alim dah, dia tak faham, kita tak tahu kebajikan apa dia pun, ya. Dia baca 10 kali Rabbana atina fid dunya. Yang mula ada kebajikan apa, yang kedua kebajikan apa, yang ketiga kebajikan apa. 10 kali dia baca habis. Abdullah ibnu Mu'az ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Ini semua di antara mereka punya amalan, ya, bagi kita melihat. Sambung sikit lagi insya-Allah kita ambil, ya, daripada kenyataan ni kata musannif.
Wala tar'un ila akhar la ilaha illa kullu syai'in halikun ila wajhah. Nampak tak? Segala sesuatu binasa selain daripada zat Allah. Dia kata wajhah. Zat Allah ni apa? Wajhah ni, wajhah di sini adalah wajah Allah. Kita ni langit bumi yang kita tengok sekarang ini diistilahkan sebagai wajah Allah. Dia punya production, faham? Orang putih kata production. Ya. Satu syarikat dia buat, dia memproduk satu alat, satu benda, kemudian dia keluarkan dia punya alat tu, kita panggil production. Ini production daripada mana? Daripada Malaysia. Production daripada mana? Daripada syarikat sekian-sekian. Betul tak? Jadi kita ni adalah production daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Production ni dalam bahasa Arab dia panggil wajhillah, wajhullah, wajah Allah yang kita menghadap. Jadi kita sekarang ni berada dalam wajah Allah. Dia faham ya? Dia duduk dalam kalimah la ilaha, la ilaha, la ilaha. Ilaha tu adalah tawajuh lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita panggil wajah Allah. Jadi maknanya wajah Allah ni adalah makhluk yang tidak boleh memberi bekas. Faham ya? Faham ya? Itu dia sebut ni. Di sini dia kata zat Allah lah. Kalau kita kupas balik, kullu syai'in halikun ila wajha, kecuali semuanya adalah production daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, dan hukum kekuasaan kepunyaan Allah dan kepadanya kamu akan dikembali. Hukum kuasaan itu kepada Allah. Allah yang berkuasa, hanya bukan kamu. Teranglah dengan ayat ini bahawa yang bersifat ada pada hakikatnya dan sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada Allah, meskipun kita lihat adanya, tetapi adalah menurut pandangan lahiriah semata-mata, ya. Kerana segala-galanya yang terjadi pada selain Allah adalah dengan kehendaknya, menurut ilmunya dan dengan kuasaannya, dan pada satu waktu semua selain Allah akan tiada dan akan binasa. Ya, itu dialah, itulah hakikat yang disebut sebagai wajhullah, wajah Allah, yang kita sebut dalam doa kita, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslimah. Itu dia, ya, itu kita nak fahamlah. Jadi makanya kata para alim ulama, gulungan-gulungan yang arifin dan muhakkikin, bahawa wajah Allah ini adalah suatu yang digambarkan sebagai dalil atas madlul. Yang pentingnya madlul Allah tu. Ya, kita balik kepada Allah, mana tiap-tiap yang wujud tadi ini adalah binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Al-Quran sebut, nampak ya? Tuhan sebut wajah. Ya. Mana tadi ini, kullu man 'alaiha fan, apa yang wujud yang ada tadi ini, yang kamu boleh lihat dengan mata kasar kamu, yang boleh kamu hayal dengan hayalan kamu, yang boleh kamu gambar dengan gambaran kamu, yang boleh kamu sebut dengan kalimah kamu, yang boleh kamu lukis dengan tangan kamu, yang boleh kamu derdahkan dalam bentuk apa tadi, dengan bentuk angan-angan kamu, semuanya itu binasa. Kamu hayal benda ini pun binasa. Benda itu wujud, kamu lihat dengan mata kasar pun binasa. Benda itu ada depan kamu pun akan binasa. Benda yang belum ada, bakal ada pun akan binasa apabila dia adalah makhluk. Faham? Sebab itu sebut kullu ni kul semua. Tapi dia ada pengecualian satu ya, tak rosak dalam kul. Sebab tu dia panggil kul ni bukan kul jami', dia kul mujma'. Nampak? Dia bukan kul jami'. Mengikut dalam apa nama ilmu mantiq, dia adalah kul yang menyeluruh, mengkecualikan Allah. Sama dengan kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Allah bukan bernyawa. Allah tak pakai nyawa. Allah buat kita kebetulan dengan nyawa. Allah boleh buat kita tanpa nyawa ke? Tuhan tunjuk kan batu-batu kerikil di tangan Nabi. Ya, ketika Rasulullah di Arafah, batu-batu kerikil di tangan Nabi itu tasbih. Itu benda tak ada nyawa. Nampak? Allah boleh buat benda tak ada nyawa tapi boleh bergerak. Nampak? Boleh baca, boleh. Faham? Kebetulan Tuhan manusia ni ada nyawa, tu aja.
Bukan mestinya buat kita kena ada nyawa. Nampak tak? Kebetulan Tuhan jadikan manusia ni dengan bernyawa. Allah boleh jadikan makhluknya tanpa bernyawa tapi hidup. Nampak tak? Tapi hidup. Bagaimana benda-benda ni boleh bercakap? Benda-benda ini boleh bercakap sedangkan dia mati macam batu tadilah. Para sahabat semua dengar di Arafah tu, ya. Batu-batu dalam tangan Nabi itu bertasbih. Tasbih, ya. Bergema tasbih dalam tangan Nabi. Dia dengar batu-batu. Nak beritahu kata semua kekuasaan ini di tangan Allah. Bukan kita hidup mesti dengan nyawa, tapi kebetulan manusia hidup diberi nyawa, maka kita pakai nyawa. Kalau tidak, tak ada sebab. Tak ada sebab, kita tak ada ilmu dan kita tak akan jumpa kenyataan. Nampak tak? Jadi Allah jadikan sebab sebagai untuk menghadirkan kenyataan. Bila ada kenyataan, baru kita hukum pada akal kita Allah berkuasa. Ya, nah, kalau tak ada begitu, kita boleh tak siapa-siapa pun berkuasa, boleh buat itu dan boleh buat ini. Jadi makanya diartikan dengan kalimah yang kata tadi ni, Allah adalah wajhullah atau wajah Allah segala-gala. Kita faham baik, terang dengan ayat ini bahawa yang bersifat ada pada hakikatnya sebenarnya Allah, selain daripada Allah meskipun kita lihat, tetapi menurut pandangan lahiriah semata-mata, kerana segala-gala yang terjadi pada selain Allah adalah dengan kehendaknya, menurut ilmunya dan dengan kekuasaannya, dan pada satu waktu semua selain Allah akan tiada dan akan binasa. Sebab itu kita kena binasa, kita kena rosak, alam langit kena kiamat, untuk menzahirkan hakikat bahawa Allah yang berkuasa. Kalau dunia ni kekal, Tuhan tak binasa, kita tak sampai orang bila orang tak nampak kata Tuhan berkuasa, dia ya. Terjadi, maka tu Allah kena musnahkan secara total. Dan Allah dengan sifat rahimnya, itu sifat rahim tu, buat balik satu alam baru. Nampak? Jadi bila Allah kiamatkan seluruh langit dan bumi ini sebagai dalil bahawa Allah yang kekal, Allah yang sebenar berkuasa, Allah yang menentu, Allah yang mentakdir, Allah yang sebenar-benarnya berkehendak. Nampak tak? Itu tujuan kiamat. Ya? Dan kita kena bersedia sebelum kiamat tu, apa benda kita nak sedia untuk menghadapi, sebab kita akan janji Allah satu lagi, dia akan hidupkan kita semula di alam akhirat. Dia panggil akhirat, alam last, penghabis, iaitu disediakan bagi kita nikmat-nikmat yang abadi. Dia abadikan dan hampa tak mati dah. Sebab hampa sudah kenal aku, sudah tahu kata aku Tuhan kamu, dan mengetahui bahawa aku yang berkuasa, mengetahui bahawa aku menentukan segala-gala. Apabila sudah ada ilmu ini kepada kamu, maknanya kamu sudah tahu diri kamu siapa, dan kamu telah mengenal aku sebagai Tuhan disembah. Maka justru itu aku anugerah ke kamu satu alam yang baru, alam akhirat, yang aku namakan dia dengan syurga. Disebut sebagai al-jannah. Syurga itu bahasa kita, bukan bahasa Arab. Syurga ni bahasa Sanskrit, bahasa Hindu tua. Ya, syur tu kenikmatan, ga tu tempat. Nampak? Ga tu nama tempat. Tempat yang kita singgah, yang kita tak lari daripadanya, itu kita panggil ga dalam bahasa Sanskrit. Syur tu seronok sebab kita kata syur. Kita boleh guna bahasa syur kan? Betul tak? Kita boleh pakai kan syur. Memang itulah bahasa Sanskrit, syurga. Itu bahasa Sanskrit, bahasa Hindu tua yang diabadikan secara bahasa Melayu. Arabnya dia panggil al-jannah. Al-jannah, ya. Perkataan jannah disebutkan sebagai tempat yang dapat kita nikmati kesedapan yang sesuai dengan nafsu. Itu kita panggil al-jannah. Boleh faham ya? Baik. Jadi kemudiannya berkata penyair, ala kullu syai'in ma khalallaha batil wa kullu na'imin la mahalata zail. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah batil. Ingatlah, selain Allah batil, tidak ada pada hakikat. Dan sesuatu nikmat tidak mustahil akan hilang pada waktunya. Hilang dengan 3 cara. Ini dunia. Sebab tu kita jangan duk tumpu kat dia, jangan duk layan dia, jangan duk kumpul dia, jangan duk ulun kat dia, jangan kerana dia. Jangan. Sebab dia ada 3. Dunia ni 3
Tiga-tiga ni merupakan suatu yang memperdayakan. Ghurur dia panggil ya. Kita faham. Yang pertama, dunia itu akan meninggalkan kita sebelum kita tinggal dia. Banyak orang kan dunia tinggal sebelum dia tinggal. Terpampang tengok. Saya dah cerita banyak kali ya. Sahabat saya sendiri. Dia kata aku nak cerita ke orang jangan marah. Ya, aku nak abang perihal kamu ni jangan marahlah. Dia kata tak apa ustaz cerita. Sebagai dalil untuk mengambil iktibar, bukan apa aku tak sebut nama hang tu. Ya. Terpampang rumah banglo punya besar ya. Dia tak ada tidur atas kati saja 30,000. Masa dia lah ni tak tahu berapa ramah harga dah. Tidur begitu juga 30,000 kan boleh nak betul. Nampak ya? Tu ya? Pengambil kena turun tidur atas lantai baru boleh nak itu dia tu betul lah. Tidur bawah meja ada tamu di luar, masuk rumah cari dia mana anak dia kata bawah meja apa? Bawah meja Ustaz. Ayah tidur bawah meja. Lantai tu sejuk, tidur dalam rumah. Nampak tak? Ya? Fan buka di atas meja, dia tidur bawah meja. Sejuk. Nak kesejukan, tidur atas tilam tak boleh. Buka aircon bukan sejuk betul. Nampak tak? Dia pergi begitu pula dah. Saya fikir dah hati pelik. Ya? Rupanya memang kawan nak sakit. Dia kena penyakit yang teruk. Sekarang duduk atas wheelchair. Dah ada lagi. Sekarang masih hidup ni. Duduk ada atas wheelchair. Nampak tak? Di bawah bilik belakang ada. Senang pergi bilik ayak. Nampak tak? Nak pergi bilik ayak senang. Kenapa dekat sebelah bilik ayak? Store belakang. Nampak? Store tu sebelah dengan pembantu rumah. Pembantu rumah dengan bilik sebelah. Bilik dia sebelah. Nampak? Supaya dekat. Pembantu senang nak panggil. Nampak tak? Tengok. Ini dunia tinggal kita. Saya perhati tengok awal-awal dunia tinggal. Hang dah pulun dunia sungguh-sungguh. Awal-awal dunia dah tolak hang dah. Tak mau. Nampak? Nombor dua, kita tinggal dunia. Nampak tak? Pulun. Nampak tak? Tak gitu. Berhenti kerja dapat baksis. Baguslah. Ni swasta yang tinggi lah sikit dia punya baksis ya. Sampai ratus ribu lah ya. Saya kata ada dapat berhenti kerja pergi buat haji dulu tau. Masa tu kita tak diikat dengan kota. Lama dulu lah. Ya, daftar hari ni boleh pergi lah. Teringat Nabi Mekah pergi daftar boleh pergi. Dulu lah. Sekarang tak boleh lah. Kena tunggu lah. Berbelah-belah tahun tunggu. Saya kata ada ni insyaAllah. Tapi kawan berhenti tak pergi Mekah. Renovate rumah. Nampak? Dunia. Hang pun dah sarau umur dah berapa? 55 lah. 55 tu pun Tuhan bagi tau lah. Boleh tahan 55. Boleh pergi 65 lah. Belum tentu. Allah punya kerja. Kita dah faham sifat harus Allah. Allah harus mematikan, menghidupkan siapa saja dia suka. Nampak tak? Bila-bila masa. Kita tak ada ilmu tu, kena ada ilmu tu. Tapi dia tak percaya, dia tak nampak yang tu. Dia nampak diri dia. Ulun rumah, lebih panggil saya baca doa. Bisa siap rumah ni, ustaz masuk buatlah kita kita house warming, baca doa. Tak apalah. Ya. Kebetulan bila rumah siap, dia mati. Rumah dah siap, dia mati. Saya masuk baca doa je lah. Doa arwah. Nampak? Bukan doa selamat, doa arwah. Haji tak pergi. Nampak? Kita lupa bahawa kita akan tinggal dunia. Dan kita pulun dia sungguh-sungguh, dia tak tahu nak balas budi kita balik. Nampak tak? Kita akan patah balik. Ketiga, kemusnahan dengan cara mana? Atau tsunami ke, banjir ke, ya. Turki yang jadi sekarang sampai hari ni dah 68,000 orang mati. Ni mengikut statistik kemarin ya. 68,000 orang yang dah mati. Kerugian dijangka 84.1 bilion. 84.1 bilion kerosakan harta benda di Turki, nampak, dan Syria. Campur dua-dua lah. Hari ini nombor 2.
kita pulun dia, kita jaga dia. Allah kata min syarri ma khalaq. Tuhan beritahu dia kejahatan Tuhan bagi jadi, bukan kamu. Ya, min syarri ma khalaq. Itu paling penting kita kena faham tu. Dia kejadian dia bagi jadi. Bukan boleh rosak sendiri. Ya. Dan ada sebab-sebab lah. Sebab-sebab tu sebagai teguran Allah. Teguran Allah kepada manusia yang lalai kepada Allah ni. Jadi teguran tu. Maka tu kita kena ambil kira bahawasanya anugerah Allah kepada kita dengan ilmu ini, kita dapat mengenal Tuhan, perbuatan Allah, ya, perjalanan Allah, dan kita akan nampak kebesaran Allah. Nampak? Kalau tak ada ujian-ujian ni, orang tak nampak kebesaran Allah. Orang tak akan nampak. Sebab manusia tak boleh tolong. Nampak? Sampai hari ni tak boleh tolong apa lagi. Hanya duk harap bantuan daripada luar. Mari bantu. Bantu pun bukan boleh dalam satu jangka masa yang ringkas, makan masa yang panjang. Maka tak dapat tidak, ya. Maka itu kita mengambil kira itulah 3 kemusnahan. Pertama, dunia boleh tinggal kita awal. Sekarang macam kawan saya duduk tengok, ya, di luar ada 6 biji kereta mewah. Kereta mewah dia kan. Tapi dia kata kat saya, Ustaz, nak ambil kereta mana ambil? Nak pergi mengajar apa? No? Tu dia. Kunci dia gantung, Ustaz ambil. BMW ada 2 biji, ya kan? Ya. Porsche ada sebiji. Ya. Tu 6 biji kereta mewah. Mercedes ada 3 biji. Pakai. Dia tak boleh bawa. Nampak, ya. Dia doktor main rumah. Doktor main rumah. Dia tak payah pergi. Tak naik juga kereta. Doktor mai, nampak. No? Tu dia. Orang rawat dia apa semua, dah tiap-tiap minggu doktor mari, ada main tengok dia. Saat ni pula doktor tu, doktor 4 orang doktor. 4 orang doktor main tengok. Ya. Sebab penyakit dia ada 4 macam. 4 macam punya pakar. Dia ni bahagian apa, dia ni bahagian apa, ni bahagian apa. Nampak tak? Nampak lagi lah dunia duk bantu dia tolong. Masih mau lagi lah. Tapi dia tak dapat menikmati keduniaan. Nombor 1 kan. Saya cukup insaf. Bila pergi kat dia tu, saya cukup insaf. Banyak perkara yang kita nampak kan. Sayang kan. Pakaian pun duk pakai tu je lah. Jenis pakaian tu satu lah. Ya. Segala kot, segala apa semua dalam almari tu, berpuluh-puluh. Jangan kata nak tengok, jengah, ya. Nak pakai pun tak boleh. Ini dunia. Ya, kita dah pulun dia semua, maka tu marilah kita kepada Allah. Ya. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu melebihkan kehidupan dunia, akhirat itu kekal. Di mana kita baca? Sembahyang witir sebelum kita nak tidur atau bangun malam tidur. Sembahyang witir tu jangan tinggal ya tuan-tuan. Jangan tinggal ya. Buat elok-elok. Baca surah ni. Subbihisma rabbikal a'la alladhi, ya. Kita akan rasai dia punya kebesaran kasih sayang Allah tu, dan kita akan mula menghayati kehidupan. Ini jelas. Ya. Kita hasilkan dengan sembahyang witir, insya-Allah orang yang sembahyang witir ni Tuhan akan jaga ma'rifah dia. Dia akan nampak. Nah, maka itu dianjurkan juga baca untuk sembahyang Jumaat supaya semua anak-anak qaryah itu akan terpimpin hidayah kepada Allah. Nampak ya? Dia faham ya? Itu kelebihan kenapa dia baca 2 surah ni, ya. Saya duk galak-galak sangat. Marah untuk imam kat saya. Ramai untuk imam marah kat saya. Pasal tekan dia tak baca surah ni. Ya, nak baca surah lain juga, kajilah, ya. Abdul Rahman Sudais, dia mari di mana-mana yang orang jemput dia. Dia jadi imam sembahyang Jumaat, dia baca surah tu. Bahasanya kita tahu lah dia baca Quran, hafid Quran, baca macam-macam punya sedap ya. Abdul Rahman Sudais ya. Tapi lah surah ni juga semua imam-imam daripada Mekah, Madinah, kalau hari Jumaat surah ni lah dia baca. Nampak ya? Kita tak mau. Saya pun tak tahu pasal apa orang kita tak mau. Imam kita tak mau baca, dia apa? Dia bukan tak hafal boleh. Kita lihat kepada kepentingan umat Islam. Kita kena ada jiwa sayang umat Islam. Nampak? Apa kita nak buat pun kita fikir kepada kepentingan umat Islam. Saya duk tekan bab solat ni pasal apa tuan-tuan? Bab solat banyak saya tekan ya. Jaga rukun, jaga sembahyang, jaga rukun, jaga Fatihah, jaga tajwid, jaga dia punya sabdu. Bukan pasal apa? Nak mengesahkan sembahyang, bila sembahyang kita sah, Allah Ta'ala turun rahmat, umat Islam selamat. Ya.
Kalau kita punya sembahyang tak betul, turun laknat. Umat Islam yang susah. Jadi kita sebut bab solat ni untuk kepentingan umat Islam, bukan untuk kepentingan peribadi ya. Bukan untuk pengesahan kita dapat pahala tak. Saya nak tekan bab solat ni kepada masyarakat ni bukan pasal apa. Kalau kita nak masyarakat yang betul-betul melaksanakan solat dengan sempurna. Bila solat sempurna, karya kita selamat. Ya, anak-anak karya kita selamat. Umat Islam selamat, tak turun laknat. Hari ini umat Islam yang timpa bala musibah tak berhenti-henti turun ni kerana salatnya tidak sihat. Ya. Banyak yang turun pergi buat umrah, ya. Rukun salat pun tak tahu. Pergi buat umrah, rukun salat tak tahu, tak pernah dia mengaji. Rukun iman lagi jauh. Sifat 20 dia kata apa siapa ada 20. Dia tanya apa siapa ada 20. Tu dia, nampak tak? Cakap 20 saja lah dia kata. Tengok, dia layak buruk lagi kat kita. Jenis lagu ni pergi buat umrah ya. Buat balik dosa. Buat balik dosa, bukan buat balik pahala. Nampak tak? Ini masalah yang timbul sekarang. Jadi kita buat benda-benda ni tuan-tuan dan puan untuk kepentingan umat Islam, bukan untuk kepentingan peribadi, bukan untuk pahala tak ya. Kita nak sebab umat Islam tu jadi umat Islam yang terpelihara, dipimpin oleh Allah. Negara kita berbunyi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafurun. Yang ni kita nak. Ya, baldatun negara, tayyibatun yang terbaik, wa rabbun terpimpin rabbani, ada rabbani, masyarakat rabbani, bukan madani, rabbani. Perdana Menteri kita mau madani, sepatutnya rabbani. Masyarakat madani tak perlu, masyarakat rabbani yang kita nak. Dia paling penting kan. Ghafurun yang sentiasa mendapat pengampunan Allah. Bila Tuhan ampun semua, selamatlah kita. Itu negara yang disebut sebagai contoh modul dia, negara Sabak. Sabak dululah. Tuhan abadi yang Quran. InsyaAllah takat tu dulu kita akan ambil pula muka surat 77 pada perkara 2 ya. InsyaAllah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.